Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Allahumma rabbana zidna ilma wa wasi' lana fi arzaqina wa barik lana fima razaqtana waj'alna mahbuban fi qulubi ibadik wa azizan fi uyunihim waj'alna wajihan fid dunya wal akhirah wa minal muqarrabin. Ya kathiran nawal, ya hasanal fi'al, ya qa'iman bila zawal, ya mubdi'an bila mithal. Lakal hamdu wa lakal minnah wa lakal syarafu ala kulli hal. Amin amin ya rabbal alamin. Yang dihormati Tuan Imam, pegawai masjid, jawatan kuasa masjid An-Nur, seterusnya tuan-tuan dan puan-puan, ibu-ibu, bapa-bapa, muslim-muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam ini dapat kita bersua dalam majlis ilmu yang disebut juga sebagai halaqah zikr. Mudah-mudahan dengan ketulusan ikhlas kita menghadiri majlis ilmu, Allah melimpahkan rahmatnya kepada kita, dan para malaikat Allah juga akan mendoakan kita. Mudah-mudahan kita berada ataupun kita akan meninggal dalam keadaan husnul khatimah, insya-Allah. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sedikit perkongsian sebelum kita meneruskan berkongsi dalam kitab Al-Azkar. Beberapa zikir, beberapa doa yang boleh kita amalkan. Doa yang ringkas tetapi memberi manfaat yang begitu banyak kepada kita. Antara doa atau zikir yang saya kongsikan dengan tuan-tuan dan puan yang saya edarkan tu, minta maaf kalau ada yang tidak dapat. Okay. Zikir yang pertama yang mana Nabi SAW sering membacanya, ini memperbanyakkan membacanya, seperti mana yang diriwayatkan daripada Sayyidatina Aisyah
Ummul Mukminin, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakthiru an yaqula qabla mautihi subhanallahi wa bihamdihi astaghfirullah wa atubu ilaih. Hadis muttafaqun alaih. Zikir yang pendek dan kalimat-kalimat tersebut dah biasa bagi kita. Subhanallah wa bihamdih. Ada lafaz subhanallah wa bihamdih subhanallahil azim. Kedua-duanya itu ada kelebihan-kelebihan yang Nabi telah sebutkan. Subhanallah wa bihamdih, lafaz zikir juga Nabi sebutkan, Nabi galakkan membacanya di waktu pagi sebanyak 100 kali. Setiap pagi 100 kali. Pahalanya menyamai 1000 pahala. Maknanya satu lafaz itu dapat 10 ganjaran. Jadi 100 kali sebut dapat 1000 pahala. Subhanallahi wa bihamdih. Diteruskan dengan astaghfirullah wa atubu ilaih. Ini zikir yang boleh kita baca, selalu kita perbanyakkan membaca di sini. Yang mana dalam himpunan zikir ini terkandung bahawa kita mensucikan Allah Subhanahu wa taala, kita memuji Allah Subhanahu wa taala, kita memohon keampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. 4 perkara. 4 perkara yang kita dapat daripada zikir subhanallahi wa bihamdi astaghfirullah wa atubu ilaih. Sambil-sambil pandu kereta, motor nak pergi ke tempat kerja kan? Ataupun nak pergi ke pasar dan sebagainya, boleh kita baca. Manakala hadis yang kedua, zikir yang kedua, iaitulah istighfar. Yang mana hadis yang diriwayatkan daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man lazimal istighfar ja'alallahu lahu min kulli dhaiqin makhraja wa min kulli hammin farja wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Hadis riwayat Abu Dawud. Sesiapa yang melazimi istighfar, dia memperbanyakkan istighfar. Istighfar ni daripada ghafara, ampun. Istighfar memohon keampunan. Sesiapa yang sentiasa memperbanyakkan istighfar, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepadanya setiap kesusahan, setiap kepayahan, setiap bebanan yang dia tanggung, makhraja, jalan keluar. Setiap kepayahan yang kita alami, kesusahan yang kita alami dalam kita menjalani kehidupan kita, dengan kita memperbanyakkan istighfar, maka Allah akan memberikan jalan keluar. Allah akan berikan idea-idea, kan? Ilham-ilham yang boleh kita dapat menyelesaikan masalah kita. Kadang-kala Allah hantar orang lain untuk nak bantu kita. Dalam keadaan kita kesempitan itu, maka Allah utuskan, Allah hantar orang lain untuk bantu kita. Begitu juga dengan keadaan kita sedih, susah payah dan sebagainya juga, Allah memberikan kita, orang kata apa, membuka jalan keluar daripada permasalahan tersebut. Dan daripada itu juga Allah Subhanahu wa taala akan memberi rezeki dari sumber yang tidak disangka-sangka.
tiga kelebihan di situ. Kita selalu dengar ayat 1000 dinar kan. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Sampai habis tu. Biasa orang ambil ayat ni gantung di kedai-kedai, restoran-restoran dan sebagainya sebagai apa? Ayat laris. Ini salah konsep. Salah konsep. Kita kena faham betul-betul ayat tersebut. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Sesiapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah akan berikan jalan keluar. Yang pentingnya adalah takwa. Yang perlu kita beri penekanan adalah takwa. Bukan hidup lekat. Semata-mata kita hidup lekat gantung ayat tersebut. Dan daripada ketakwaan itulah bukan sahaja jalan keluar daripada permasalahan, maka Allah akan memberi rezeki daripada sumber yang tidak disangka-sangka. Rezeki ini macam-macam, kan? Ada rezeki daripada hasil usaha kita. Kita bekerja dan sebagainya, Allah bagi rezeki. Ada rezeki yang Allah bagi melalui anak-anak. Kan? Setiap anak yang dilahirkan itu dah Allah tetapkan rezeki dia. Maka rezeki kita tu melalui anak-anak. Ada rezeki kita melalui pasangan. Kan? Kadang kalau pasangan yang bekerja pun jangan ingat bahawa apa yang dia usaha, apa yang dia kerjakan itu rezeki dia. Kadang-kala hasil daripada doa kita, doa suami, doa mak ayah, maka Allah bagi melalui dia. Kadang ada dalam TikTok ustaz dia sebut kena buat baik dengan isteri sebab rezeki kita ni semuanya daripada pasangan kita. Salah tu. Salah macam tu. Kan? Bukan hanya daripada pasangan kita saja. Mungkin daripada mak ayah kita. Doa mak ayah kita, doa kawan-kawan kita. Rezeki itu. Jadi kita sebagai asbab Allah datang rezeki kepada kita. Saya pernah cerita ke atau belum? Pernah. Satu ketika dulu ada seorang ni. Dia berkahwin. Dia kata dekat saya, dia kata, betulkah apa rezeki ini daripada anak-anak? Sedangkan kita yang bekerja. Anak-anak tu tak bekerja apa pun. Saya kata dekat dia, orang ni Kedah habis lah dia cakap. Kata, hang ni cikgu je tapi bodoh. Dia kata itulah kan. Setiap orang, setiap makhluk yang Allah ciptakan itu Allah dah tentukan dah rezeki dia. Termasuklah anak-anak. Dan rezeki anak-anak itu daripada kita. Allah bagi melalui kita. Saya cerita dekat dia. Masa aku mula kahwin dulu, kata, gaji aku dengan jawatan kontrak dengan Telekom 750. Tolak KWSP, suruh semua tinggallah 600 lebih. Ikut gaji masa tu 750, 600 lebih itu rasa tak cukup. Logik kita ni tak cukup. Tapi sumber-sumber lain yang tak disangka itu yang Allah mencukupi. Bila dapat seorang anak, Allah tambah lagi rezeki. Dapat seorang, Allah tambah lagi rezeki. Itulah yang dinamakan rezeki Allah Subhanahu Wa Taala. Daripada sumbernya daripada anak-anak tadi. Okay. Begitu juga kalau kata masa kita bujang, kan? Tak pernah cukup simpanan. Kan? Tapi bila kata berkahwin, Allah cukupkan.
Dalam satu hari saya tak ingat dia punya mata dia. Kawinlah akal perempuan itu kerana dia akan mendatangkan harta. Maksudnya dia akan mendatangkan rezeki. Itu bab rezeki. Maknanya dengan memperbanyakkan istighfar. Dan kita pernah dengar cerita kisah Imam Ahmad bin Hanbal. Dia ambil keputusan untuk nak pergi bermusafir, kan? Sampailah di satu tempat, dah lewat dah, dia singgah masjid, solat, dan dia nak bermalam di masjid itu. Pegawai masjid itu tak benarkan dia tidur dalam masjid, kan? Dihalau keluar dari masjid dan dilihat oleh seorang tukang buat roti ni, peniaga roti ni, panggil untuk orang kata apa, tumpang di tempat dia, kedai dia itulah, kan. Setelah sema-sema sebagainya, dan tukang roti duduk sambil duduk sibuk dengan proses duduk uli tepung untuk nak buat roti, kan. Dia tengok Imam Ahmad bin Hanbal, tengok orang kata apa, mulut dia tu tidak pernah lekang daripada istighfar. Imam Ahmad bin Hanbal tanya, apa yang ucapkan? Dia kata dia beristighfar. Apa kelebihannya? Dia kata, sejak aku amalkan istighfar ini, tidak ada satu permohonanku pun yang Allah tak tolak. Allah makbul belakang. Cuma satu kata, belum lagi. Apa dia? Aku nak berjumpa dengan Imam Ahmad bin Hanbal. Hanya dengan istighfar peniaga roti tadi ini, Allah takdirkan Imam Ahmad bin Hanbal jauh pun bermusafir untuk nak bertemu dengan dia, kan? Dulu mana ada WhatsApp, Facebook nak kenal Imam Ahmad, kan? Imam besar ni, kan? Mereka dengan cara begitulah. Jauh Allah hantar. Disebabkan apa? Kelebihan dia istighfar Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu di antara kelebihan istighfar. Sedangkan Nabi SAW dalam satu riwayat, Nabi beristighfar sehari 70 kali. Ada riwayat disebut 100 kali. Itu Nabi seorang yang maksum. Begitu banyak istighfar. Tambah kita ni, ya Allah, pelbagai dosa noda yang kita lakukan, maka kita perbanyakkanlah istighfar Allah Subhanahu Wa Taala. Dan lafaz istighfar ini macam-macam, kan? Astaghfirullah. Paling kurang pun astaghfirullah. Astaghfirullah. Dan kita jangan hanya fokus kepada jumlah. Sekarang tu sibuk sampai orang kata 1000 kali sehari, kan, pula. Tapi kita tak mau istighfar itu hanya sekadar di bibir, kan, di lidah saja. Biarlah kita istighfar dengan rasa penghayatan. Kita ingat, kenang dosa-dosa salah silap kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sekiranya kita ada tersalah dengan sesama makhluk, maka kita kena mohon maaflah sekiranya kita tersalah. Itu juga kalau kita terambil, kembalikan, maka taubat kita itu akan sempurna. Selain itu juga Nabi SAW sering berdoa. Yang ketiga ini ialah doa yang dibaca selepas solat sunat subuh kalau kita sempat, ataupun maknanya selepas azan, selepas kita solat sunat, kita bacalah doa ini, Allahumma ij'al fi qalbi nura, wa fi basari nura, wa fi sam'i nura, wa an yamini nura, wa an yasari nura, wa fawqi nura, wa tahti nura, wa amami nura, wa khalfi nura, waj'alli nura. Mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala dikurniakan cahaya. Cahaya ni bukanlah maksud cahaya macam mana cahaya lampu tu menyala kat tubuh kita, kan? Cahaya ni adalah cahaya iman.
kita minta supaya Allah jadikan fi qalbi nura, hati kita ini bercahaya, cahaya dengan cahaya keimanan. Dalam hadis lain yang mana di akhirat kelak, apabila sahabat tanya macam mana Rasulullah nak kenal umat dia, maka Rasulullah kata dia dapat kenal umatku yang mana anggota wudunya bercahaya, tubuhnya bercahaya daripada kesan daripada anggota wudu tersebut. Kalau tak silap saya, Imam Warash, salah seorang daripada imam qiraat, bila dia wafat, dadanya bercahaya. So, ulama Quran yang hebat, wafat dadanya bercahaya. Wa fi basari nura, dan pada mataku atau penglihatanku cahaya. Wa fi sam'i, pada pendengaranku cahaya. Wa an yamini nura, dan pada kananku, anggota kanan bercahaya. Wa an yasari nura, sebelah kirinya juga bercahaya. Wa fawqi nura, di atasku bercahaya. Wa tahti nura, di bawahku juga bercahaya. Wa amami nura, di hadapanku bercahaya. Wa khalfi nura, dan di belakangku juga bercahaya. Wa ja'alli nura, dan jadikan aku bercahaya. Ini doa-doa yang boleh kita amalkan seharian kita lah. Mudah-mudahan dengan amalan tersebut Allah kuatkan lagi keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yakin kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita sambung bacaan kitab Al-Azkar, muka surat 176, hadis yang ke-226. Kata pengarang, dalam kitab At-Tirmizi dan Ibnu Sunni dengan sanad yang di dalamnya ada kedhaifan daripada Ma'qil bin Yasar radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda, man qala hina yusbihu thalatha marrat a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim wa qara'a thalatha ayatin min suratil Hashr, wakkalallahu ta'ala bihi 70,000 malakin yusalluna alaihi hatta yumsi, wa in mata fi dhalikal yawm mata syahidan, wa man qala hina yumsi kana bitilkal manzilah. Yang bermaksud sesiapa yang mengucapkan sebanyak 3 kali, di waktu pagi dia mengucapkan 3 kali a'udzu billahis samii'il 'alim minasyaitonir rajim, kemudian diteruskan dengan baca 3 ayat daripada suratul Hashr, ayat yang terakhir daripada suratul Hashr. Tuan-tuan boleh semak suratul Hashr kalau ada handphone supaya boleh jam ayat yang terakhir dari suratul Hashr. Ayatnya bermula daripada
Lau anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Mulai dari situlah. Dua ayat keagungan. Ayat yang pertama adalah surah Ayatul Kursi. Ayatul Kursi, dan ayat yang kedua adalah ayat daripada surah Al-Hashr, akhir surah Al-Hashr ni, tiga ayat ini. Dan saya selalu baca ayat ini terutamanya ketika solat hajat. Solat hajat, rakaat yang pertama saya baca ayat Kursi, dan rakaat yang kedua tu surah Al-Hashr. Kedua-dua ni adalah ayat keagungan. Dalam satu riwayat, suratul Hashr ini, sesiapa yang membacanya dengan penuh keyakinan, maknanya melihat gunung tu boleh runtuh. Itu maksudnya mana hebatnya ayat tu. Nak cerita kata hebatnya ayat tu. Tapi baca dengan penuh keyakinan. Tapi bukan mana kita nak baca tu nak meruntuhkan gunung dah. Tapi kita orang kata nak menggambarkan bahawa ayat tersebut mempunyai kemuliaannya. Ada kehebatannya. Nak memecahkan sihir pun boleh baca ayat ni. Okay. Jadi kelebihannya ialah Allah Subhanahu Wa Taala akan mewakilkan kepadanya 70,000 malaikat yang berselawat untuknya, sehingga waktu petang apabila dia meninggal dunia pada hari itu, dia mati dalam keadaan syahid, dan siapa yang mengucapkannya pada waktu petang, maka dia akan memiliki kedudukannya seperti juga menanya. Begitu juga maknanya malaikat juga akan berselawat kepadanya daripada petang itu sampailah ke esoknya, insya-Allah. Jadi boleh kita jadikan amalan selepas solat subuh. Selepas solat subuh kita bacalah zikir ini, a'udzubillahi samii'il 'alim minasyaitonir rajim, sebanyak 3 kali, dan akhir suratul Hashr yang kita sebutkan tadi. Selepas subuh sekali, lepas tu kalau kata kita boleh baca selepas Isya ataupun sebelum kita tidur kan, baca sekali. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, yang berikutnya adalah hadis yang ke-227. Afahasibatum, yang dalam kitab Ibn Sunni daripada Muhammad bin Ibrahim, daripada ayahnya, dia berkata Rasulullah SAW memutuskan kami dalam satu pasukan dan memerintahkan kami supaya membaca ayat ini pada waktu pagi dan petang. Ayatnya apa? Afahasibatum annama khalaqnakum abathan wa annakum ilaina la turja'un. Akhir surah Al-Mu'minun. Akhir surah Al-Mu'minun. Surah yang ke ayat 115. Maka kami pun membacanya sehingga kami mendapat harta rampasan perang dan pulang dengan selamat. Ini di antara ayat-ayat munjiat, ayat-ayat yang boleh kita amalkan sebagai pembenteng dirilah daripada segala musibah dan sebagainya. Kalau orang yang belajar perbuatan Islam, inilah ayat-ayat yang akan menjadi yang menjadi amalan. Dan ayat ini juga digunakan untuk meruqyah pesakit. Yang berikutnya,
Dalam kitab itu juga kami meriwayatkan daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah SAW berdoa dengan doa ini pada pagi dan petang hari. Allahumma inni as'aluka min faj'atil khair wa a'udzubika min faj'atil syarr. Ya Allah, aku mohon kepadamu kebaikan yang datang secara tiba-tiba dan aku berlindung kepadamu daripada keburukan yang datang secara tiba-tiba. Yang datang kebaikan yang datang secara tiba-tiba pun minta berlindung juga. Yang datang keburukan yang datang secara tiba-tiba pun lagi-lagilah kita minta supaya kita berlindung. Sebab apa? Kadang-kadang kebaikan yang datang secara tiba-tiba kita tak bersedia. Kita tak bersedia menyebabkan kita jadi hilang pertimbangan. Contohnya lah kalau kata duit, kan? Tiba-tiba pagi esok ni pergi tekan-tekan tengok-tengok duit sebelum ni dalam bank, dalam akaun kita tu tak banyak mana pun. Tiba-tiba tengok kosong banyak sangat. Kan? Jadi kita rasa confused juga tu kan. Kalau kita tidak, orang kata apa, tidak amanah, kita belanjakan semua tu, mungkin orang tersilap transfer ke masuk ke akaun kita kan. Kita pun ambil, kita belanjakan. Kebaikan. Begitu juga ataupun orang-orang ni sebelum ni tak pernah buat baik dengan kita, tiba-tiba buat baik dengan kita. Confused juga tu. Confused juga. Takut ada muslihat. Jadi kita kena berhati-hati juga. Baik tu bagus, tapi kalau kata secara tiba-tiba tu kena berhati-hati. Oleh sini pak, orang dapat nak bagi tahu kepada kita supaya kita berhati-hati. Sekalipun benda tu kebaikan. Macam-macam lah sekarang ni kan. Orang nak tipu kita macam-macam cara. Kan? Macam-macam cara. Tambah-tambah pula kalau ketahuan wan duduk di rumah seorang-seorang tu, mai sekali datang katalah nak cek gas lah, pipe gas tu okey tak okey dan sebagainya kan. Lepas tu buat pula kata nak cek emas, nak tahu kata ori, wan pula betul lurui kan. Bagilah nak cek pi habis itu aja. Sebab kebaikan yang orang kata apa, yang tiba-tiba ini. Apatah lagi lah dengan keburukan yang datang secara tiba-tiba. Supaya kita dalam keadaan bersedia, sentiasa bersedia menghadapi keadaan. Itulah perlunya kita banyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang berikutnya, dalam kitab ini kami juga meriwayatkan daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu yang dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda kepada Fatimah radhiyallahu anha, "Ma yamna'uki an tasma'i ma usiki bih taqulina idza asbahti wa idza amsayti ya hayyu ya qayyum bika astaghith فأصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين." Doa ni kadang tu kita dengar, selalu dengar imam baca. Ya Hayyu ya Qayyum, ada sebut bi rahmatika astaghith. Ada ni bika astaghith. Apa yang menghalangmu mendengar wasiatku engkau ucapkan pada waktu pagi dan petang, wahai zat yang maha hidup lagi maha menghidupkan. Kepadamu aku memohon pertolongan. Ya Hayyu ya Qayyum, wahai Tuhan yang hidup. Ya Qayyum, wahai Tuhan yang atau zat yang Qayyum, yang berdiri dengan sendirinya. Bika astaghith, denganmu atau kepadamu aku memohon pertolongan. Fa aslih li sya'ni kullahu,
perbaikilah urusanku seluruhnya. Wala takilni ila nafsi, dan janganlah engkau kuasakan kepada diriku, serahkan kepadaku. Tarfata ain, walaupun sekelip mata. Maknanya kita tidak kita mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya Allah tidak biarkan kita untuk membuat keputusan kita sendiri. Mana kita nak Allah Subhanahu Wa Taala membantu kita dalam membuat, dalam melaksanakan apa sahaja tindakan kita. Mana segala tindakan kita, segala perbuatan kita itu semuanya berpandukan kepada petunjuk Allah Subhanahu Wa Taala dan bantuan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Sekiranya kita nak baca secara jamak, ya hayy ya qayyum, kita baca kalau kita sebagai imam, ya hayy ya qayyum bika nastaghith. Astaghith tukar kepada nastaghith. Dalam ayat, dalam teks atau dalam matan lain, bi rahmatika nastaghith. Fa aslih li sya'ni kullahu. Fa aslih lana sya'ni, jadi syu'unana. Jadi itu kalau kata nak baca tu kena tukar sikit, barulah kita boleh baca dengan baiklah. Kullaha, kullahu jadi kullaha sebab dia syu'un tu dia jamak, dia kata jamak, maka kullahu jadi tukar kepada kullaha. Wala takilna ila anfusina tarfata ain. Dan yang terakhir, dalam kitab ini juga kami meriwayatkan dengan sanad dhaif daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ada seorang mengadu kepada Rasulullah SAW bahawa dia ditimpa musibah. Rasulullah SAW bersabda, "Qul idza asbahta bismillahi ala nafsi wa ahli wa mali fa innahu la yadhhabu laka syai'un." Pada waktu pagi ucapkanlah dengan nama Allah atas diriku, keluargaku dan hartaku. Pasti tidak akan ada satu pun milikmu yang hilang. Jadi dia pun mengamalkannya dan musibah itu lenyap daripadanya. Jadi kita boleh baca zikir ini pagi dan petang. Bismillahi ala nafsi wa ahli wa mali. Bismillahi ala nafsi wa ahli wa mali. Dengan nama Allah, ala nafsi ke atas diriku, wa ahli keluargaku, wa mali hartaku. Dengan kita amalkan zikir ini, Allah akan jaga segala milik kita itu, sama ada diri kita, keluarga kita dan harta, daripada hilang, apa itu daripada kerosakan dan sebagainya. Itu di antara zikir-zikir yang dapat kita kongsikan pada malam ini. Mudah-mudahan kita sama-sama dapat mengamalkan, walaupun satu dua zikir yang kita dapat, insya-Allah itu lebih baik daripada kita tidak amalkan langsung. Sekarang itu dulu untuk malam ini. Insya-Allah kita akan sambung pada minggu hadapan. Mudah-mudahan Allah berikan kepada kita kekuatan untuk beramal, kekuatan kepada kita untuk melaksanakan ibadah yang lain, kekuatan kepada kita untuk melakukan amal soleh dan sebagainya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.